Saya nak mulakan dengan menjelaskan tentang proses perbelanjaan ini ataupun belanjawan ini. Ianya sama seperti mana-mana undang-undang, kerana perbelanjaan ataupun belanjawan negara ini dipanggil sebagai rang undang-undang perbekalan 2021. Jadi bila ada rang undang-undang itu, prosesnya seperti mana yang kita teliti di dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Dewan Rakyat, ianya harus lalui ketiga-tiga kali bacaan. Pertamanya bacaan kali pertama, di mana Menteri Kewangan akan membentangkan seperti mana yang kita dengar pada hari Jumaat 3 minggu yang lepas. Dan kemudiannya bacaan kali kedua yang menuntut kepada perbahasan dan kemudiannya penggulungan yang dibuat oleh Menteri Kewangan dan diundi di peringkat dasar dulu, kerana ada dua kategori ataupun dua peringkat perbahasan ni. Di peringkat dasar, maknanya adakah dari segi dasarnya kita terima. Misalnya seperti mana yang dinyatakan oleh Wong Chen sebentar tadi, bila dikira-kira jumlahnya menjadi 500 juta tambahan, dia menjadi seolah-olah belanjawan dalam belanjawan. Bila telah dibentang belanjawan, ahli Parlimen membangkitkan isu dan sebagainya, maka sewajarnya Menteri Kewangan menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli Parlimen dalam perbahasan. Kita pun tahu lah, kita boleh lihat sendiri di dalam YouTube dan sebagainya yang disiarkan secara live. Belanjawan atau perbahasan kita itu amat terbatas sekali, ya. Kita diberikan masa sehingga jam 2 petang setiap ahli Parlimen 15 minit dan kadang-kadang 10 minit untuk mengemukakan pandangan mereka ataupun kritikan mereka di dalam belanjawan ini. Tetapi kita tuntut supaya Parlimen diberikan ruang yang luas untuk mendengar perbahasan ini, tapi namun ianya disekat kerana alasan COVID dan sebagainya. Walaupun dalam waktu yang cukup pendek ini, yang jelasnya apa? Yang jelasnya ialah kita berjaya membawa pelbagai isu, dan isu ini kemudiannya digulung ataupun diberikan jawapan oleh Menteri Kewangan. Dan yang menariknya, ia menjadi seolah-olah belanjawan dalam belanjawan, membentangkan pula figure-figure dan fakta-fakta yang baru, sehingga ramai di kalangan ahli Parlimen kita yang bangkit dan menyatakan, apakah ini tambahan kepada apa yang telah diumumkan. Jadi justru kita nak lihat di dalam peringkat yang seterusnya. Saya sebutkan tadi, kita dah selesai di peringkat perbahasan di peringkat dasar. Yang tadi dijelaskan, kita boleh ada mengambil pendirian undi suara, tapi kalau kita payah tengok YouTube balik, undi suara tu lebih kuat suara yang menolak, kan? Setuju tak setuju? Setuju perlahan, tak setuju kuat. Tetapi dari segi convention dalam Dewan Rakyat ni, kalau kita mempunyai jumlah undi ataupun anggota Parlimen yang menyokong itu lebih ramai, biasanya dia akan diuji melalui undi belah bahagian. Tetapi seperti mana yang dinyatakan tadi, pendirian kita ialah di peringkat dasar ini kita menggunakan pendekatan undi suara. Adakah bermakna kita konsip? Pada saya tidak. Kerana apa yang telah dijanjikan oleh Menteri Kewangan dalam penggulungan beliau, seharusnya kita scrutinize dengan izin. Tuan betul. Dia bercakap bahasa Inggeris ni kena ada penjelasan yang betul dalam bahasa Melayu, iaitu perlu ada penelitian minggu depan ini mengikut kementerian-kementerian. Misalnya disebut oleh Menteri Kewangan jasa dikurangkan, ataupun ditukar nama daripada jasa kepada JECOM. Dulu di Selangor kita ada PIKOM, mungkin dia tiru sikit. Dan katanya belanjawan peruntukan itu dikurangkan. Baik, kalau dikurangkan di mana? Di mana diletakkan? Perlu ada pindaan di dalam kertas Parlimen pada hari Isnin sehinggalah selesai perbahasan pada 15 Disember. Jadi pada saya, kepada rakyat Malaysia, jangan bimbang. Kita tahu bahawa terdapat kesedaran yang tinggi terhadap belanjawan ini, kerana mereka mengaitkan bahawa apabila kita tolak belanjawan maka jatuh kerajaan. Pun ada kebenaran juga, walaupun dari segi convention, itu dari segi convention lah, kerana dari segi undang-undang perlembagaan kita jelas, kalau belanjawan tidak semestinya kerajaan itu jatuh, tetapi ianya merupakan tamparan kepada Perdana Menteri. Namun seperti mana yang dijelaskan oleh Ketua Pembangkang hari ini, ini ada kenyataan daripada pejabat Ketua Pembangkang yang menyatakan bahawa kita kena maklum ataupun mengambil kepentingan ataupun mengambil keprihatinan terhadap situasi kewangan negara, yang mana kita tahu golongan-golongan yang memerlukan bantuan, seperti mana dinyatakan oleh Ketua Pembangkang, bantuan seperti pemandu teksi, pengusaha kantin dan ramai lagi, termasuk mekanisme moratorium bank dan pengeluaran dana daripada KWSP. Jadi pada saya, ini perkara-perkara yang menuntut kepada kita untuk menjelaskan secara lebih tuntas apakah mekanisme ini
apakah perkara ini akan dizahirkan dalam peringkat perbahasan di peringkat jawatankuasa nanti, mana di mana kementerian demi kementerian akan diteliti, dan ada undian Pak ya. Setiap kali kementerian tu ada lagi undian. Jadi ada kementerian tertentu yang sudah pasti saya yakin kita akan bangun dan lawan habis-habisan. Jadi pada saya, jangan kita orang kata gundah gulana. Saya bersyukurkan rakyat Malaysia prihatin, dan kita ambil kesempatan ini untuk jelaskan duduk sebenarnya perjalanan belanjawan ini, di mana selepas ini akan ada bacaan, akan ada undian di setiap kementerian, dan kemudiannya akan ada undian di peringkat bacaan kali ketiga. Jadi pada saya nak nyatakan bahawa it is not the end ya, bukan maknanya kita merayakan ini adalah kemenangan Perikatan Nasional, tidak kan. Ini bukan kemenangan politik, tetapi kemenangan untuk rakyat.